Saya Intan Nazira Huda binti Zakir dari kumpulan 15 ingin membentangkan tentang pengenalan bagi tajuk masalah negara dalam aspek sosial masa pandemik COVID-19. Pertama, latar belakang dan asal-usul coronavirus. Nama corona berasal daripada bahasa Latin yang membawa maksud mahkota. Mengapa virus ini dipanggil corona yang membawa maksud mahkota? Hal ini kerana apabila dilihat di bawah mikroskop elektron, ia mempunyai ciri umbai unjuran permukaan besar dan bulat seakan-akan mahkota diraja. Coronavirus ini pertama kali dijumpai di Wuhan, China, apabila sekumpulan pesakit bergejala seperti radang paru-paru telah datang ke sebuah hospital di Wuhan, China untuk mendapatkan rawatan. Apabila dikaji, coronavirus ini menyerupai penyakit SARS dan MERS dan 85% serupa dengan coronavirus di dalam kelawar. Coronavirus ini telah tersebar ke seluruh negara termasuk di Malaysia. Ia sangat berbahaya dan boleh merenggut nyawa. Oleh itu, seluruh penduduk telah membimbangi penularan COVID-19 ini. Pada 20 Oktober 2020, kes kematian juga telah meningkat kepada 190 kematian. Dan tambahan kes pesakit COVID-19 dari hari ke hari berlaku gelombang ketiga dan telah mencecah 3 angka. Seterusnya, seseorang itu juga boleh dikenal pasti sama ada terkena jangkitan coronavirus atau tidak selain melalui ujian saringan. Ia juga boleh dilihat berdasarkan simptom yang dialami oleh seseorang itu. Antara simptomnya ialah demam, batuk, sesak nafas dan sesemut. Untuk kes-kes yang lebih teruk, jangkitan ini boleh menyebabkan radang paru-paru, kegagalan buah pinggang dan juga kematian. Oleh itu, untuk mencegah penularan COVID-19, kita haruslah mengambil berat tentang SOP yang telah ditetapkan. Pertama, memakai pelitup mulut. Kedua, menjaga penjarakan sosial 1 meter. Ketiga, kerap membasuh tangan atau menggunakan hand sanitizer. Seterusnya, kerajaan juga telah mengambil tindakan dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. PKP diperketatkan, PKP bersyarat dan PKP pemulihan. Kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah aktiviti rakyat terganggu, iaitu seperti perniagaan. Oleh itu, pelbagai masalah negara dari aspek sosial telah timbul seperti tahap kesihatan masyarakat menurun dan tahap pengangguran meningkat. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang punca masalah negara ketika COVID-19 melanda, iaitu tiada rasa tanggungjawab terhadap satu sama lain yang akan dibentangkan oleh saya, Muazna Bibi Muhammad Tamizi, nombor matrik 280863. Antaranya ialah tercetusnya panic buying dari segelintir masyarakat yang tidak bertimbang rasa. Hal ini menyebabkan stok-stok barang keperluan diborong habis oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Malahan pula ada juga yang mengambil kesempatan membuat keuntungan di mana mereka memborong semua hand sanitizer dan juga pelitup muka dan kemudiannya menjual kembali kepada orang ramai dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini memberi impak yang besar kepada masyarakat golongan bawahan kerana dari segi pendapatan mereka ketika pandemik ini adalah tidak stabil. Mereka perlu menitik beratkan perbelanjaan mereka dari segi aspek seperti kelengkapan rumah, bil air dan elektrik dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk membeli kelengkapan perlindungan untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini seperti pelitup muka dan juga hand sanitizer. Seterusnya adalah tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan kadar untuk penyakit COVID ini merebak adalah semakin tinggi kerana seperti yang kita tahu, COVID-19 ataupun nama saintifiknya coronavirus ini amalah mudah merebak dan berjangkit kepada orang ramai. Oleh itu, SOP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa seperti memakai pelitup muka, memakai hand sanitizer, kerap membasuh tangan dan yang paling penting ialah melakukan penjarakan sosial sejauh 1 meter ini adalah bagi mengurangkan kebolehan penyakit ini untuk merebak. Akan tetapi, masih ramai di antara kita yang tidak mengikuti SOP yang ditetapkan ini. Yang terakhir ialah ingkar dengan perintah larangan pergerakan yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri di mana mereka keluar daripada zon merah dan bergaul dengan orang lain tanpa menguarantinkan diri mereka. Ini menyebabkan penyakit ini merebak dengan cepat tanpa dapat dikesan oleh pihak kesihatan
Tambahan pula, ada juga yang mereka tidak memberi maklumat yang tepat kepada pihak kesihatan menyebabkan keadaan bertambah buruk. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Chong Jack E dari kumpulan 15. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan kami dengan membentangkan masalah negara dari aspek sosial semasa pandemik COVID-19. Masalah yang pertama adalah tahap kesihatan masyarakat menurun. Pada pandemik COVID-19, tahap kesihatan masyarakat di Malaysia semakin menurun dengan ketara. Hal ini kerana masyarakat kita kurang mengamalkan amalan bersenam semasa berada di dalam rumah dalam kepanjangan masa. Hal ini menyebabkan kadar masalah kesihatan masyarakat semakin meningkat. Contohnya masalah obesiti, masalah kencing manis dan juga masalah sakit jantung. Selain itu, masyarakat kita juga mengalami masalah ketagihan gadget digital. Hal ini kerana mereka hanya menggunakan gadget elektronik semasa berada di dalam rumah, seperti telefon bimbit dan komputer untuk membajilkan masa. Kesannya, gangguan penglihatan pada manusia dan juga masalah sakit tulang terjadi kerana mereka menggunakan gadget digital dalam kepanjangan masa. Tambahan pula, terdapat juga masalah psikologi dan mental dalam kalangan masyarakat kita disebabkan perubahan norma kehidupan secara negatif dan pantas akibat pandemik COVID-19. Assalamualaikum, saya Azarina Azarin binti Azman, kumpulan 15. Saya akan bentangkan tentang masalah kadar pengangguran meningkat semasa pandemik COVID-19. Pengangguran berlaku apabila seseorang mampu dan mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Terdapat 4 jenis pengangguran iaitu pengangguran geseran, pengangguran bermusim, pengangguran berstruktur dan pengangguran kitaran. Semasa pandemik COVID-19, kadar pengangguran negara meningkat secara mendadak dan jelasnya faktor yang menyebabkan hal ini berlaku adalah penutupan premis atau operasi yang dihentikan. Hal ini menyebabkan ramai pekerja dibuang dan terpaksa menganggur. Selain itu, ramai graduan universiti turut menganggur kerana tidak ditawarkan pekerjaan akibat peluang pekerjaan yang sempit dan ekonomi meleset. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada doktor dengan rakan-rakan saya. Hari ini saya akan membincangkan masalah negara daripada aspek sosial semasa pandemik COVID-19 yang ketiga, iaitu kurang pemahaman tentang penyakit COVID-19. Nama saya Fu Jun Long, nombor matrik saya adalah 279446. Saya daripada Grup M. Pada masa pandemik ini, terdapat banyak maklumat palsu yang disebarkan. Penyebaran berita palsu ini berkaitan COVID lebih cepat tersebar berbanding penyebaran penyakit COVID-19 itu sendiri. Pengguna media baru pada hari ini telah mengambil alih tugas wartawan juga. Oleh sebab ini, kerajaan kita telah berdepan dengan cabaran virus, malah juga cabaran viral. Contoh-contoh cabaran viral yang berkaitan dengan maklumat palsu tentang perintah kawalan pergerakan serta peraturan kuarantin dan lain-lain. Masalah viral ini menyebabkan salah faham orang ramai dan pemahaman tentang penyakit ini lebih keliru. Sebab ini, peranan utama media masa serta wartawan haruslah sebagai barisan utama dalam memberi maklumat lanjut yang disahkan serta menentang berita palsu tentang COVID-19. Selain itu, isu politik juga satu masalah yang menyebabkan kurang pemahaman tentang penyakit COVID-19. Yang contoh yang paling bagus yang diambil adalah pilihan raya negeri Sabah ke-16 kali. Yang ini sebelum pilihan raya ini, penyebaran tentang pencegahan virus masa pandemik tidak diutamakan oleh ahli-ahli politik
dan rakyat-rakyat semua. SOP semasa menjalankan pilihan raya juga tidak dijalankan secara tegas. Hal ini berlaku menyebabkan peningkatan kes baru yang paling banyak di Malaysia akibat daripada pilihan raya ini. Pengundi-pengundi yang pengundi-pengundi tidak tahu berapa dahsyatnya penyakit COVID-19 atas penyebaran yang tidak dilakukan oleh ahli-ahli politik. Okey. Yang seterusnya adalah kempen secara online. Pada semasa pandemik COVID-19 ini, kempen fizikal susah dilakukan sebab jumlah peserta yang hadir kurang atas sebab SOP yang perlu dipatuhi semasa program dijalankan. Oleh sebab itu, Majlis Belia Malaysia MBM telah menjalankan program secara digital melalui persidangan dalam tarian serta platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain. Tapi dalam kempen secara online ini ada kegagalannya sebab kalangan warga tua yang kurang mahir dalam teknologi serta rakyat-rakyat sekarang dalam pandemik COVID-19 ini lebih tumpu kepada kerja sebab ekonomi Malaysia semakin terjejas. Ini sahaja daripada saya dalam topik kurang pemahaman tentang penyakit COVID-19. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita akan melihat kesan masalah negara dari aspek sosial semasa COVID-19, iaitu diskriminasi ke atas para petugas dan pesakit. Terdapat segelintir masyarakat yang menganggap perkara ini tidak serius dan melontarkan pelbagai tumahan kepada para petugas. Para petugas ini melakukan kerja di dalam pemakaian PPE iaitu Personal Protective Equipment di mana ialah sangat tidak selesa. Akan tetapi, untuk menjaga keselamatan, mereka harus mengamalkan pemakaian sebegini. Kita seharusnya berterima kasih kepada mereka kerana mereka berjuang di barisan hadapan untuk memastikan rangkaian COVID ini berjaya diputuskan. Selain daripada petugas kesihatan, terdapat juga pesakit yang dipandang serong oleh masyarakat sekeliling akibat dari disyaki menghadapi gejala penyakit coronavirus ini. Antaranya, seorang wanita dari kampung Bunuh Payung, Kota Baru, Kelantan memberitahu bahawa beliau dan keluarga mula mendapat tekanan daripada masyarakat sekeliling semasa menunggu ujian saringan COVID-19 selepas bapanya terdedah dengan tablet Thailand yang bersembayang di seorang kampungnya bulan lepas. Ini menunjukkan bahawa sikap yang negatif ditunjukkan oleh masyarakat yang memandang serong terhadap pesakit dan petugas semasa COVID-19. Itu sahaja pada hari saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang pakej rancangan ekonomi prihatin yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada 27 Mac 2020. Pakej ini menyediakan bantuan segera dan memberi manfaat kepada semua rakyat tidak mengira bangsa dan kaum tanpa ada golongan yang tercicir. Prihatin ini merupakan manifestasi kerajaan yang mengambil berat terhadap kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Pakej ini secara tidak langsung melahirkan dan meningkatkan lagi rasa syukur rakyat kerana menetap dalam negara yang aman dan harmoni. Pandemik COVID-19 yang turut menimpa Malaysia dapat dijadikan sejarah untuk rakyat mewujudkan kesetiaan kepada negara. Dengan semangat cintakan tanah air, rakyat Malaysia bersatu padu dalam usaha menamatkan pandemik COVID-19 dengan mematuhi arahan kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Petugas barisan hadapan juga sanggup berkorban masa dan tenaga bagi mengekang penularan wabak COVID-19.
asas utama kewujudan negara bangsa iaitu kepercayaan pada pemerintahan dan undang-undang negara dapat dilihat melalui kepatuhan rakyat terhadap perintah kerajaan bagi mengekalkan keharmonian dan ketenteraman negara. Kesan COVID-19 kepada semangat nasionalisme, patriotisme serta pembangunan negara bangsa yang ketiga adalah sikap tolong-menolong kalangan masyarakat. Pembentangan ini akan dijalankan oleh saya, Fu Jun Long. Dalam topik bantuan yang diberikan pertama adalah kewangan serta dari segi mental. Individu yang gigih memerlukan bantuan kepada yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Sebagai satu contoh, Albert Liu, dia telah memberi bantuan kewangan kepada mereka yang miskin supaya mereka dapat membeli barang-barang keperluan harian. Yang seterusnya, dia juga memberi bantuan kepada institusi kesihatan. Yang ni, bantuan ini diberi supaya kerja mengawal penyakit COVID-19 ini dapat dijalankan secara lebih lancar. Selain daripada bantuan kewangan serta mental, juga ada bantuan daripada segi kerohanian. Yang ni, agensi-agensi telah bekerjasama telah menunjukkan satu hotline supaya rakyat yang perlu bantuan dapat menghubungi agensi yang berkaitan dengan lebih senang, lebih tepat, lebih cepat. Yang ni hotline adalah secara 24 jam. So, rakyat-rakyat tak payah risau ada masa kerja. So, walaupun masyarakat kita berbilang kaum, dengan melalui pandemik COVID-19 ini, semangat nasionalisme serta patriotisme dapat dipertingkatkan. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali penutup. Sumbangan dan pendapat. Secara konklusinya, wabak COVID-19 ini semakin menular ke seluruh dunia dan kes yang aktif semakin meningkat dari hari ke hari dan telah mencapai 4 angka pada 24 Oktober 2020. Selain itu, dalam pelbagai usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, wujud pula berbagai-bagai masalah yang terpaksa ditanggung bukan sahaja bagi pihak kerajaan meliputi aspek ekonomi, malah ditanggung oleh rakyat. Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh semua individu dari rakyat biasa kepada pakar perubatan dan menteri-menteri. Oleh itu, kita haruslah memberikan sokongan kepada petugas barisan hadapan yang sanggup bergadai nyawa dan tinggalkan keluarga mereka bagi membantu merawat pesakit COVID-19. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, sumbangan yang mampu kita lakukan adalah dengan patuh arahan kerajaan iaitu dengan sentiasa berada di rumah dan keluar jika perlu. Semasa berada di luar, kita haruslah memakai topi muka dan menjaga penjarakan sosial. Seterusnya, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah sentiasa bersikap prihatin dengan mengikuti isu semasa tentang global agar tidak berlaku penyebaran berita palsu yang akan menggugat ketenteraman individu lain. Kita sememangnya digalakkan untuk berkongsi berita tetapi yang sudah pasti kesahihannya. Oleh yang demikian, kita mestilah patuh segala arahan dan perintah yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa untuk menangani wabak ini. Selain itu, kita haruslah bersama-sama mempraktikkan norma baharu dalam kehidupan dengan memakai topi muka semasa berada di luar dan kerap membasuh tangan atau menggunakan hand sanitizer. Sehubungan dengan itu adalah untuk menjadikan negara Malaysia adalah negara yang bebas dari pandemik COVID-19.